Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Imam Ashraf dan yang saya kasihi sahabat saya daripada GSP, geng Surau Putrajaya, Abang Man kita yang bertanggungjawab menemukan saya dengan tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada tuan-tuan, anak-anak, teman-teman, para isteri, tuan-tuan dan perempuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita malam ni. Alhamdulillah, saya dapat sampai ke Surau Al-Mustaqim ini. Alhamdulillah, berjumpa dengan tuan-tuan ni. Seorang Muslim ni berjumpa dengan seorang Muslim ini dirakamkan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim berjumpa dengan seorang Muslim bercerita mengenai agama Allah, lagi punyalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berlumba-lumba untuk mencatatkan apa yang berlaku dalam pertemuan kita ini. Dan Allah mencatatkan, malaikat mencatatkan, ya Allah, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka. Begitulah seruan malaikat. Melihat saudara-saudara yang menunggu saya yang datang ini, dua-dua sekali. Isteri yang datang minta diampunkan, suami yang datang minta diampunkan, yang bersyarah diampunkan, yang mendengar diampunkan. Jadi inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, kalau misalnya kita dah balik kerja, ada di rumah, tak turun ke Surau Al-Mustaqim ini, tragedilah tuan-tuan, betul-betul tragedi. Satu tragedi dalam hidup kita. Minta maaf saya gunakan perkataan ini. Bayang tuan-tuan dan puan, dah balik daripada office, isteri dah buat karifah, dah makan kuih, dah minum, dah berehat, azan diazankan. Saya tengok tadi tuan punya sound system dia daripada luar tu, Masya Allah, semuanya pergi kepada 5 blok yang kita ada ni. Punya hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, marilah kepada sembahyang, marilah kepada salat, hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan, marilah kepada kemenangan. Tapi teman-teman tak turun, tuan-tuan. Yalah, kita tak ada kuasa nak menurunkan mereka, tapi Allah ada kuasa untuk menurunkan mereka dan mengeluarkan mereka daripada bumi ini. Allah ada kuasa untuk menarik nyawa mereka. Kalau dikatakan mereka mati malam ini, ada majlis macam ni, mereka tak turun, maka pilih duduk di rumah, tengok televisyen di rumah, pegang dia punya gadget-gadget dekat rumah, tak turun ke surau ini. Ini satu tragedi dalam hidup. Satu tragedi. Sebab apa saya katakan satu tragedi, tuan-tuan dan puan? Kita dengar, hayya 'alas salah, marilah semayang, marilah solat. Tuan-tuan, daripada 1400 tahun dulu, perkataan hayya 'alas salah dilaungkan oleh Bilal ibn Rabah. Perkataan hayya 'alas salah dilaungkan oleh Abdullah ibn Maktum. 1400 tahun dulu sampai sekarang ni tak berubah. Perkataan-perkataan dan azan itu tak berubah, tapi manusia yang berubah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya yang munafik saja yang tak turun ke masjid. Hanya yang munafik saja. Tuan-tuan, sebagai daripada para sahabat termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang pengsan dia mendengarnya. Pengsan pasal apa? Dia bimbang kalau aku tidak dapat pergi meraihkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersalat di tempat azan diazankan dan berada di belakang imam takbiratul ula. Dia takut, dia tak boleh buat.
Tapi kita tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan saya tengok rumah keliling ni, Masya Allah, cantik-cantik, semuanya cantik-cantik. Di Putrajaya ni tuan-tuan dah apa saja semua ada. Bandingkan di kampung tuan-tuan dulu. Tuan-tuan datang daripada kampung semua ni. Bayangkan tuan-tuan, kampung kita di Kedah, kampung kita di Kelantan, kampung kita di Terengganu, kampung kita di Johor, kampung kita di Sabah, di Sarawak. Semua ada tuan-tuan nampak. Jalan besar, rumah cantik, apartmen cantik, yang 14 tingkat, yang 19 tingkat, yang 15 tingkat. Susunannya cantik. Mana ada kampung kita surau macam ini? Ni kapet ni tuan-tuan, kapet tuan-tuan ni, kapet ni, pattern kapet ni exactly macam di Raudah di Madinah ni. Ni kapet ni. Kapet ni tuan-tuan yang tak pernah pergi Mekah, inilah kapet di Raudah. Kapet Raudah. Tapi setengah orang teman-teman kita kat sini tak pernah menjejakkan kaki kat sini, tak pernah menjejakkan kaki. Bayang apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu kata Allah hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Apa balasannya? Orang ini tidak diberi hidayah dan dimasukkan ke dalam kumpulan fasik. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya Allah tuan-tuan. Tapi kita tak rasa apa, fasik ke tak fasik ke, munafik ke tak munafik ke, tak beri kesan kepada kita. Tak ada. Turun ke tak turun ke, sembahyang ke tak sembahyang ke, maghrib ke tak maghrib ke, subuh ke tak subuh ke. Kalau suami tak turun, isteri tak turun. Kalau ayah tak turun, anak tak turun ke surau ini. Pastinya. Sebab itu saudara, bukan saya marah, saya tak marah, saya sayang kepada semua. Tapi saya marah kepada perbuatan yang tak turun ke surau ni. Kita sayang sesama insan. Tak ada bezanya saya dengan mereka, tak ada lebihnya saya dengan mereka. Tapi kita tak suka tengok perbuatan tak turun, tak meraihkan hayya 'alas salah, tak meraihkan hayya 'alal falah. Allah janjikan al-falah akan diberi kepada mereka antara yang turun ke surau ini. Apa dia al-falah? Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. 1 kali, 5 kali, 1 hari 5 kali dilaungkan. Begitu kuat. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan hakiki. Semuanya dengar. Saya tak fikir orang tutup pintu pendengar, orang tutup tingkap pendengar. Tingkat yang paling atas 19 tingkat agaknya dengar. Makin tinggi tuan-tuan, makin melampau suara, makin lampau, makin berdendangkan suara itu tuan-tuan. Itu memang dah di nature, that is the nature of sounds. Tapi kalau hati mati tuan-tuan, kalau hati mati, tuan-tuan azan dekat telinga di sebelah dia, hayya 'alas salah, di telinga dia, di telinga dia, hayya 'alas salah. Kalau hati mati tuan-tuan ni, tuan-tuan sebut hayya 'alas salah di sebelah telinga dia pun, dia boleh ambil bantal, dia tutup telinga dia. Inilah yang berlaku. Tajuk malam ini ialah husnul khatimah, impian setiap Muslim, impian umat. Apa dia husnul khatimah? Tuan-tuan yang mati, termasuk yang tak datang ni, yang mati besok, tuan-tuan ada 2 kategori saja. Macam mana tuan-tuan mati? Satu namanya husnul khatimah, satu lagi namanya su'ul khatimah. 2 saja. Pilihannya 2 saja. Pilihannya sama ada husnul khatimah. Husnul khatimah mati yang baik. Apa dia mati yang baik? Antaranya bila malaikat maut datang untuk memisahkan nyawa kita daripada jasad kita. Malaikat maut nak cabut nyawa kita. Ketika itu Allah izinkan mulut kita lembut, lidah kita lembut untuk ucap apa? La ilaha illallah. Hadis mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Kita tengok siapa yang boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah ni, siapa dia? At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar
wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Antaranya dalam Al-Quran. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini? At-taibun, mereka yang segera bertaubat. Ya Allah tuan-tuan, tak turun ni dah berapa tahun dah sekolah-sekolah ni Ustaz? 2008 surau ni. Maknanya sekarang 2021, maknanya sudah 13 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Saya yakin ada teman-teman kita yang tidak pernah menjejakkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah menjejakkan kaki ke rumah Allah. Ini bukan rumah tuan-tuan, bukan rumah Ustaz Ashraf, bukan tuan-tuan rumah Abdul Rahman, bukan rumah Talib, bukan rumah Syamsuddin. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah, Baitullah. Saudara, kita nak mati dalam husnul khatimah. Saudara, tahu tak ada surau nama SPA? SPA, S-P-A-A, Surau Al-Amin Putra, Surau Putra Al-Amin. Kami duduk dekat situ 6 hari tuan-tuan, 6 hari duduk di situ. Ya, tikap di situ. Ketua imam dia namanya Ustaz Amirul. Ustaz Amirul minta saya bagi tahu di mana-mana saya bersyarah, bagi tahu teman-teman yang hadir dalam program saya. Salah seorang daripada ahli jamaah surau SPA ni, nama dia Haji Mazman, meninggal dalam keadaan bersedia untuk solat, dalam keadaan wudu, sedang menghadap kiblat, sedang membaca Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah itu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Inilah namanya mati, kematian yang dicemburui. Pasal apa dia boleh jadi begitu? Pasal apa dia boleh jadi begitu? Pasal apa dia boleh jadi begitu? Sebab Haji Mazman orang yang pertama turun ke surau tadi tu, surau yang saya sebutkan tadi. Orang yang pertama, lebih awal daripada Noja, dan orang yang terakhir meninggalkan surau. Dia kunci surau itu yang pertama. Dia akan duduk satu tiang dengan ceritanya. Tuan-tuan ya, dia tak pernah buang masa. Tangannya Quran. Tak tahu satu hari berapa juzuk dia baca. Ya. Dan kalau ada orang yang minta bantuan, nak berikan infak ke sedekah dan sebagainya, dia menentukan nama dia tidak jatuh nombor 2, mesti nombor 1. Orang nombor 1 menggolorkan bantuan. Orang nombor 1. He doesn't like his name to be put number 2. He always wanted to be number 1. Nombor 1. Datanglah list apapun untuk kegunaan apapun, asalkan berkaitan dengan agama. He wanted to be the first one to donate, the first one to give. Macam mana tuan-tuan? Ada tak kita sifat itu? Saya nak seru kepada teman-teman yang tak turun ke surau ni. Ada tak kita sifat Haji Mazman yang pertama, yang datang, yang mula-mula datang ke surau, yang terakhir meninggalkan surau? Yang ada sifat kita tak datang surau. Macam mana kita nak mati macam Mazman, Haji Mazman mati? Tak turun ke surau pun. Bukan datang yang paling awal, bukan balik yang paling akhir, tak turun pun. Saudara, yang kedua, tuan dia memilih duduk satu tempat baca Quran. Siapa yang duduk surau ni tak ada pegang lain. Pegang Quran. Saudara, orang yang baca Quran ini, yang melazimkan diri baca Quran, besok di kubur, bila ke malaikat nak memalu kita, bukan shame, bukan memalu ni, memukul. Bila malaikat nak memukul kepalanya, Al-Quran datang di kepala, dan Al-Quran menjadi
penepis kepada pukulan malaikat. Bila malaikat nak pukul perutnya, Al-Quran turun ke perutnya, dan Al-Quran menjadi the first defender. Bila nak dipukul kepada kakinya, Al-Quran turun kepada kakinya. Tuan-tuan cuba bayangkan. Saya tak jadi. Dan reconnect. Tapi sini tak bagus ke internet dia? Okey lah, boleh lah. Boleh lah, okay. InsyaAllah boleh. Boleh Abang Man. Okay. Nampak telefon pada uzur sangat Abang Man. Okey. Saya belum berkata di dalam husnul khatimah, dan contohnya Haji Mazman. Saya nak bagi contoh tuan-tuan dan puan, satu contoh, tapi dia belum meninggal lagi. Umur dia 82 tahun masuk 83 tahun. Bersama saya di Taman Tun, Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Rumah saya dengan masjid dalam 12 hotel, dalam 16 langkah. Nama Masjid Al-Ghufran di Taman Tun Dr. Ismail. Saudara-saudara, ada seorang kawan saya, I don't want to reveal his name. Dia dulu pegawai kerajaan, pegawai golongan tengah, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Umur 82 tahun masuk 83 tahun. Dalam umur 82 tahun, 83 tahun, kampung dia Alustar. Dia boleh bawa kereta pergi Alustar, balik besoknya dia bawa. Tanya dia, nama dia Pak Ya, kita panggil Pak Ya. Pak Ya, macam mana Pak Ya umur 82 tahun masuk 83 tahun boleh bawa kita pergi Alustar, tidur semalam, balik bawa kita ke Kuala Lumpur, dia bawa? Apa dia jawab? Ustaz, Quran, Ustaz. La ilaha illallah, Quran, Ustaz. Dia pakai siasat je. Okey, anak dia semua berjaya. Di Saudi anak dia profesor, ada 2 profesor di 2 universiti di Saudi, anak dia. Salah satu anak dia, tuan-tuan, menjadi chief accountant di Madagaskar. Di mana Madagaskar? Tuan, di mana Madagaskar? Madagaskar kat mana? Kat Precinct 6 ke? Di Afrika. You know? Satu island Madagaskar, besar Madagaskar ni. Anak dia menjadi ketua accountant di Madagaskar. Saya tanya dia, macam mana Pak Ya boleh anak semua berjaya? Apa dia jawab? Quran, San. Dia jawab pendek dia, Quran, San. Consistent Quran, San. Dia antara orang yang tak pernah masuk hospital. Attitude, tak pernah masuk hospital. Jalan macam lipas gigi, 82 tahun macam ni, tegak di badan dia, macam ni jalan. Kenapa? You got so much energy. Dia boleh cakap orang putih. You got so much energy. Where the energy comes from? Quran, San. Macam ni dia baca Quran, tuan-tuan. Datang masjid orang yang pertama macam Haji Mazman, balik masjid orang yang terakhir. Dia duduk satu tempat kat situ lah. Satu hari dia baca 5 juzuk. 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Saudara, bayangkan antara kita ni baca Fatihah pun tak betul. Kita ni nak letak di mana dalam jaluran kita nak bertemu dengan Allah? Pak Ya tadi 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Kita baca Fatihah pun tak betul. Kita ni maksudnya keseluruhan, bukan khas untuk tuan-tuan, bukan. Seluruhnya pengalaman saya, 98% tak boleh baca Fatihah dengan betul. 98%, saya ulang ni, 98%. Makhraj tak betul. Tajwid tak betul. Fasahah tak betul. Tak betul. Saya selalu sebut, ambillah kalau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, no. Kalau saudara dah tahu silap, tak memperbakinya, salah satu huruf daripada bacaan, setengah ulama mengatakan sembahyang tidak diterima oleh Allah. Sebab bacaan Fatihah itu rukun dalam sembahyang. Alham tak betul. Alham, ha. Bagi orang, setengah orang tuan-tuan, 6 bulan tak boleh sebut lagi ha. Alham. At-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. At-tahiyyah tak betul. Bukan ha ini.
At-tahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawat, bukan salawat, salawat. Tu tayyib, bukan tayyibah, tayyibah salam, kata ta. Saudara minta maaf lah, saya bukan mengajar tajwid ni, bukan, hanya nak mengatakan ustaz ni ada imam nombor 2 ada. Berapa imam kat sini ustaz? 3. Imam nombor 3 ada, Bilal ada. Tuan-tuan, bahasanya tasmi' lah. Jangan malu-malu. Ustaz, nanti selepas Isyak boleh tak ustaz, saya guna masa ustaz 10 minit, kita pergi satu sudut sana, saya dan isteri 2 sekali, dan tasmi' bacaan Fatihah. Kalau tidak tahu, kita tahu tak di mana betul, di mana tak betul, betul tak bacaan Fatihah kita. Yang ini rukun tuan, ini rukun. Ini rukun dalam sembahyang. Kalau iyaka, tak betul. Iyaka, iya itu sabdu syaddah. Iha, itu baru, bukan bukan Sod, ihdinas si salah, tal salah, tol, mustaqim, biasa saya dengar. Kadang imam pun sebut ihdinas siratal mustaqim. No, bukan kaf, dia apa? Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazi tak betul, bukan zai. Siratal ladzi zi waladdallin. Ada setengahnya umur 70 pun waladdallin. Dod 6 harakat. Saudara-saudara, minta maaf lah, saya sendiri dah tengok. Ada ustazah ini banyak kali saya sebut ni dalam rakaman-rakaman lain. Para penonton ini tuan-tuan ini rakaman live ni, live. Tuan-tuan pergi live saya kepada anak-anak, kepada siapa-siapa yang tuan-tuan nak bagi, tu pergi live. Pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. FB Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Hassan HASAN 1S. Terus pergi, nampak tuan-tuan. Ini direkam terus ni. Sekarang ni live ni. Kalau misalnya tidak live pun tuan-tuan boleh bagi pada anak, bagi adik, pada abang dan saudara, bagi mereka rujuk. Sebab ini dimainkan 24 jam ni tuan-tuan. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, kita nak mati dalam husnul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah, pertama sembahyang. Solat, jangan tinggal solat. Saya tak yakin tuan-tuan tinggalkan solat, tapi saya hanya nak re-emphasize, do not leave solat behind. Jangan. Do not neglect prayers. Jangan. Mesti. Saya hampir tiap kali lah saya bersyarah ni. Masa saya nak masukkan tuan-tuan dalam terowong itu. Terowong salat itu. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Hadis. Berapa banyak kafir dalam keluarga kita? Hari ini hari Sabtu. Kajian menunjukkan kita tinggal sembahyang, mak tinggal sembahyang, bapa tinggal sembahyang, anak tinggal sembahyang. Hari Sabtu, hari Ahad lah. Makin bercuti makin tak sembahyang, makin bercuti makin tak sembahyang. Macam mana? Inilah yang berlaku, saudara. Pergi IOI City Mall, tinggal sembahyang. Pergi Section 8, makan dekat food court tu, tinggal sembahyang. Betul. Bawa anak pergi lake club tu, betul-betul bawa anak tuan-tuan, bawa anak berjalan ke lake club tu, turun kereta, tengok orang naik boat, cruise tu dan sebagainya. Kita pergi pukul 6.30, balik pukul 9. Mana maghribnya? Betul, serius ni, serius. Dan ada orang tuan-tuan punya hati dah mati. Dalam keadaan kita berkumpul, azan diazankan, dia boleh lalu dengan anak isteri dia, lalu dah pergi makan tuan-tuan. Lalu surau ni.
Inilah namanya hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Hati mereka ditutup rapat oleh Allah. Wa ala sam'ihim, telinga mereka dikunci oleh Allah. Wa ala absarihim, mereka tak nampak surau, tuan-tuan, mereka tak nampak surau. Walahum adzabun azim, yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, bila sebut azab-azab ni, jangan fikir azab macam dunia, macam fikir api dalam dunia. Bukan. Jangan fikir masa dalam dunia. Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dalam dunia. Cuba bayangkan. Satu hari di akhirat equal to 1000 days in the current world. Tapi kita macam tak mau mati, tuan-tuan dan puan ni. Macam kita tak mati. Bahkan Al-Quran disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul will face die. Every soul will be dying. Tiap manusia akan mati. Tiap nyawa akan berpisah daripada jasadnya. Bila Allah tahu. Waktu bila Allah tahu. Pukul berapa Allah tahu. Hari apa Allah tahu. Kita tak tahu. Ramai tuan-tuan ni, kawan-kawan saya, kekasih-kekasih Allah lah kita nampak dalam dunia ni. Profesor Datuk Harun Din dah tak ada dah. Kawan Forum Perdana Ehwal Islam, 6 tahun saya menjadi ahli panel saya. Adik dia Hasan Din, Datuk Hasan Din pun dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Hashim Jassin, Hashim Jahir sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Ishak Barok, kalau tuan-tuan yang tahulah, bekas mufti kerajaan negeri Selangor, pun sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal saya aja ni. Tinggal saya. Saya pun tak tahu lepas ni dah tak ada dah. Lepas ni nama Hasan tak ada. Bila orang dah mati, tuan-tuan, jenazah ke hospital, bila Hasan keluar dari hospital, tak ada. Bila jenazah akan sampai. Adakah orang kata bila Hasan akan sampai? Ustaz, adakah orang kata begitu? Tukar terus. Hari saya mati, nama saya jenazah, nama saya arwah. Bila agaknya jenazah nak sampai ni? Adakah orang kata bila Hasan nak sampai ni? Tak ada. Dan akan sampai sebelum tuan-tuan perempuan ni, bila jenazah nak sampai. Jenazah itu mewakili Rahman binti Abdul Rahman. Sebab itu, saudara, real lah. Death is something which is very real. Very real. Dan akan mati. Dan saudara-saudara, untuk mati ni kena ada persediaan menghadapi mati. Saya ada tulis buku, tuan-tuan, buku namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang saya dah tulis 46 buku. I have written 46 books. Buku yang terakhir ada 3. Satu tadi bukunya yang saya sebut, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Kena baca. Tiap-tiap orang kena baca. Bukan kerana saya tulis buku tu kena baca, tapi tiap-tiap orang kena baca. Baru tuan-tuan dapat dia punya langkah-langkah sampai nyawa kita sudah berakhir, sampai masuk dalam kubur. Besok tuan-tuan, malam besok, pagi tadi tuan-tuan, pagi tadi saya bagi kuliah subuh di surau Al-Furqan, Pulau Furqan, Presin 9, 11. Saya cerita, tuan-tuan, 6 soalan kubur. Tadi sempat 3 saja. Dia minta, orang tu semua minta, Tan Sri yang datang tu Tan Sri Tun. Saya petang tadi jumpa dengan Tun Arifin, bekas Ketua Hakim Negara. Petang tadi, sebelum saya tampil, dia hadir. Dan oleh kerana permintaan tuan-tuan untuk saya sambung, ada 3 lagi, dia 6 soalan kubur. Pagi tadi sempat baru 3. Besok bukan malam ni, besok petang, malam, maghrib, dia minta saya sambung yang ketiga lagi, dia 6.
6 solat kubur. Sebab tuan-tuan yang ada masa, yalah, datanglah. Dekat je pun, tak jauh. Kalau tidak pun, besok pun saya rakam juga ni. Saya rakam, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, InsyaAllah. Okey. Dan saya mengatakan, tuan-tuan, apa persediaan? Persediaan ni, tuan-tuan dan puan, salat tadi. Salat mesti dilakukan dengan ilmu. Mesti ada ilmu. Saya nak tanya tuan-tuan ni, berapa orang yang dah baca buku khas mengenai salat daripada awal hingga akhir? Katakanlah buku tu 150 muka surat. Berapa orang yang sudah baca buku itu, sudah beli buku itu, sudah baca buku itu, sudah khatam buku itu, daripada muka 1 sampai muka 158. Kalau 158 muka, saya fikir tak ramai. Tak ramai yang baca. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita sembahyang ni ikut-ikut bapa kita sembahyang, kita sembahyang. Baca, kita baca hafal, tak tengok teks. Itu yang masalahnya, kita baca Quran tak betul, baca Fatihah tak betul sebab hafal. Kita hafal aja. Bila hafal tak tahu sod ke, sin ke, dot ke, dal ke, za ke, sa ke, zal ke, zai ke, tak boleh. Pasal kita tak tengok teks, tak tengok Al-Quran, tak tengok matan kalau hadis. Sebab itu tuan-tuan Allah, kalau tengok baca, ambillah alam tara kaifa, alam tara kaifa, tak betul. Mati kita muta, takkan dengung kat situ. Alam tara kaifa fa'ala, kadang-kadang papa bukan papa. Alam tara kaifa fa. Tapi masa kita tak tengok teks, apa ajalah. Alam tara kaifa fa'ala. Tuan-tuan, ada yang kata fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bi ashabil fil. Alam yaj'al, bukan alam yaj'al, no. Kaidakum fi tadlil, bukan tadad, bukan kau kalah. Bukan saya nak ajar tajwid, minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf. Tapi ini pasal kita baca betul-betul diturunkan kepada saya, diperlukan kepada kita secara dengar-dengar. Cara dengar, bukan cara pandang-pandang. Kita pandang huruf lain, kita pandang dia punya teks lain, kita pandang Quran lain. Jangan, kena semak itu namanya tasmih. Jadi ustaz akan betulkan kita. Cik Rahmah, bukan dot, bukan dal, dot. Bukan wala dalin, wala do. Itu ustaz betulkan. Jangan malu. Okey, saya nak cerita tadi. Seorang ahli panel saya, tuan-tuan dan puan, ahli panel yang sekarang saya ada dalam Facebook. Kalau tidak keluar, saya sekarang ni keluar, nanti saya nak kerja hujung, saya nak cerita macam mana saya keluar 4 bulan ni. Hari ni hari yang ke-53, Ustaz. Hari ni hari yang ke-53, keluar 4 bulan, tuan-tuan. Tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan kerja, tinggalkan semua sekali. 11 orang saya. Nanti saya cerita di hujung nanti. Tuan-tuan, balik tadi. Persediaannya adalah ilmu. Allah, tuan-tuan, saya haraplah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ilmu ni, mencari ilmu wajib. Duduk di sorang ini, kalau ini majlis ilmu, wajib hadir. Berdosa tak turun, berdosa tuan-tuan. Dengar ada majlis ilmu, dengar ada tuan-tuan taman syurga macam ni, dengar ada bayan, dengar ada kuliah, tak turun, berdosa. La ilaha illallah, tuan-tuan, ni kita pasal kita rasa mati tu tak ada rasa apa. Kadang-kadang orang, tuan-tuan, dia pergi ziarah orang mati, balik dia tak semayang juga. Pergi ziarah orang mati, time orang semayang jenazah, dia tak nak, dia tak boleh, dia tak mau semayang jenazah. Macam mana? Pasal dia tak pernah semayang jenazah. Kalau tempat perempuan ada.
Azan ni. Azan. Sila. Azan sila. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله اللهم رب الدامة والصلاة القائمة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan kita sambung sikit Ustaz ya. Boleh Ustaz? Kita sambung sikit. Boleh? Sambung sikit. Okey. Saya harap tuan-tuan terima apa yang saya katakan ini dengan hati yang terbuka tuan-tuan ya. Saya tak tumpukan kepada siapa-siapa, tak sebut siapa-siapa. Ini umum, termasuk diri saya sendirilah. Sebab saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Malam ni cerita mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nak pastikan kalau mati malam ini tuan-tuan, kalau kita tidak buat tajuk ni, takut sampai mati. Tuan-tuan tak mendengar tajuk-tajuk macam ini. Macam mana nak dengar? Tak turun ke surau. Beli buku tidak, turun surau tidak, buka radio IKIM tidak, buka TV Hijrah tidak. Macam mana? Jadi tuan-tuan nampak tadi saya sebutkan ilmu, kena ada ilmu. Ilmu agama ni kena ada, namanya ilmu nakli, ilmu agama, kena ada ilmu agama, apapun kena ada ilmu agama. Tuan-tuan ni, sebab itu anak-anak kita mesti dibesarkan dengan ilmu agama. Jangan tak ada agama. Mak bapak saya macam nak roboh dia pintu bilik tuan-tuan. Hari-hari digoyang, bukan diketuk lagi, digoncang ni pintu bilik. Nama saya kat rumah Nasir. Ser, subuh, 5.30 dah tidur. Subuh, 8 adik-beradik. Every morning without fail. Every morning. Saya nak tanya tuan-tuan kat sini. Berapa orang yang mengejutkan anak pukul 5.30, 5.45 pagi? Hari-hari. Macam mana nak kejut? Kita sendiri tak bangun. Betul tuan-tuan. Ayah mak saya kejut hari-hari. Dan kami pergi masjid hari-hari. Ayah saya imam. Naik basikal kampung, tahu basikal kampung. Antara tempat duduk dengan handle tu ada pebuluh. Kan basikal dulu
Biskal. Ha? Biskal Palang. Dulu sekarang dah tak kita ko biskal tu. Rally ke rally. Boleh lah, tak kisah apa pun. Tuan-tuan, saya kecil. Umur 6-7 tahun, 6 tahun lah tuan. Ayah saya suka saya duduk di depan tu. Depan tu sikit. Pandailah letakkan bontot kita tu. Pasal nak adjust, nak duduk kat pembuluh tu. Pegang handle. Kecil je tu. Ayah saya kayu. Nak pergi masjid ni 5.30, 5.45. Ayah saya kayu je. Kayu je nak kayu. Ayah saya pasti akan sebut. Saya baca. Ayah saya semak bacaan saya. Saya pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Sampai masjid tu tuan. Itulah saya dididik begitu. Saya belajar sekolah sekular. Saya belajar di Amerika 6 tahun setengah di Amerika, master's degree di Amerika, PhD di Amerika. Saya PhD dalam sains perbandaran. Namanya urban science. Saya ni urban scientist. Tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, urban science ke tak urban science pun kamu mesti mati dalam husnul khatimah. Tak kisah kamu ustaz ke, kamu profesor ke, urban science ke, kamu doktor ke, kamu lawyer, kamu mesti mati dalam husnul khatimah. Ada orang heran, doktor, you belajar kat Amerika, macam mana you boleh Quran, you boleh baca, you boleh jadi imam? Saya minggu lepas ni, baru ni hari Jumaat ni, imam baca bagi tazkirah, khutbah, imam di surau Al-Husna, di surau Al-Husna. Dan saya diberikan penghormatan di Masjid Besi, Masjid Tuanku Mizan. Saya bagi tazkirah Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan, mana nak dapat peluang macam itu tuan-tuan? Tazkirah Jumaat. Orang dalam bidang urban science, berapa ribu manusia dekat depan tu, dengan ustaz, dengan profesor, dengan apa, saya bagi tazkirah. Semalam hari Jumaat, berapa ramai profesor dekat situ. Saya yang bagi tazkirah, saya bagi khutbah, dan saya mengimamkan salat Jumaat. Minta maaf tuan-tuan, jangan kata saya ni nak tonjol diri. Tak ada. Saya nak mengatakan, walaupun kita alirannya bukan aliran agama, tapi mesti menjadi manusia agama. Walaupun bukan aliran agama, mesti jadi manusia agama. Sebab orang agama akan mati, orang tidak agama pun akan mati. Orang sains pun akan mati, orang sekular pun akan mati. Doktor pun akan mati, buruh pun akan mati. Kan orang yang menghantar Grab pun akan mati. Orang yang makan dihantarkan barangan daripada Grab itu pun akan mati. Jadi tuan-tuan, macam mana besok pagi, besok malam saya nak bersyarah, nak sambung lagi 6 soalan kubur. Besok saya nak sambung 3 lagi. Yang dengar tu Tun, yang dengar tu Tan Sri. Macam mana? Jadi sebab itu tak ada masalah lah tuan-tuan. Ilmu ni super juga. Saya pun baca, saya jumpa ustaz, saya jumpa orang alim, saya berkawan dengan orang alim, berkawan dengan Harun Din, berkawan dengan Ismail Kamus, berkawan dengan Hashim Dahya, berkawan dengan Hasan Din. Ini tuan-tuan, berapa orang yang berkawan dengan imam sini? Berapa orang yang berkawan dengan imam ini? Pergi makan dengan imam, pergi keluar makan dengan imam, naik kereta dengan imam, pergi bermancing dengan imam. Berapa orang? Tak ada lah. Ini masalah ni. Berkawanlah dengan imam Bilal, berkawan dengan ustaz-ustaz, berkawan dengan ahli jemaah, tetap orang ni, orang pendakwah ni, kawan dengan dia macam ni, macam Abang Man ni. Tak masuk bola tapi berkawan dengan orang dakwah ni, berkawan dengan orang GSP, geng Surau Putrajaya, tuan-tuan berkawan dengan mereka. Mereka nak makmurkan surau, hidupkan surau supaya orang datang ke surau. Inilah GSP. Kalau tak ada GSP ni tuan-tuan, Hasan Ali mungkin tak datang, dengan izin Allah tak datang kembali. Dan
Kita tak nak berkawan dengan dia, tak tanya apa dia buat. Tanya Abang Mani, Abang Mani buat apa, Abang Mani GSP ni apa kan? Berapa surau dah yang kita cover. Dr. Hassan ni datang di bawah GSP, macam mana ceritanya? Cuba tanya. Kita tengok ada ahli-ahli jemaah, saya dengar perkataan karkun-karkun. Karkun-karkun tu apa? Apa salahnya tanya? Tak ada kita. Dan sebagian daripada kita pasal tak tahu, tak tanya, tuan-tuan, kita tak anggap kata teman-teman ni, pertama dakwah ni kadang-kadang kita pandang negatif dekat mereka. Tuan-tuan akan berjumpa dengan Allah. Orang yang bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuan-tuan benci dekat dia. Tuan-tuan tak buka pintu dekat dia. Dia datang ketuk pintu bagi salam, tuan-tuan apa? Tuan-tuan tutup curtain tu. Hai ya Allah, macam mana nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Saya dah masuk dalam jemaah ni, Abang Man, saya dalam jemaah ni dah 40 tahun dah. 40 tahun dah. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Pengurusi surau lemparkan beg kita keluar. Motosikal dimasukkan dalam sungai. Macam-macam. Dia akan berjumpa di akhirat bertemu dengan Allah. Kami yang dakwah ni tuan-tuan dan puan, 4 bulan. Saya 4 bulan sekali. Hari ni hari yang ke-53. Siapa dekat saya? Datuk Seri Fahmin Rajab. Siapa Datuk Seri Fahmin Rajab? Tuan-tuan semua pegawai kerajaan dekat sini. Dia ketua setiausaha kementerian. Ketua setiausaha kementerian. Siapa dia Fahmin Rajab? Dia ketua pengarah JPJ. Siapa dia Fahmin Rajab? Dia pengurusi AirAsia, syarikat tambang murah terbesar dalam dunia. Tempah kapal terbang dekat-dekat 30 biji kapal terbang, bilion. Tapi keluar dakwah 4 bulan. Tuan-tuan nak ikut saya nanti tengok macam mana kami tidur kat surah Al-Furqan. Dia tu tak berapa duit simpanan dia, tak berapa juta dia, puluh juta. Tuan dia duduk dia dengan dia punya sleeping bag, tebalnya dalam 1/2 inci ujung tu. Makan dalam dulang, 3 orang, 4 orang, 1 dulang. Nasi putih saja biasanya. Curahkan kuah, turunlah 3-4 ketul, ayam ke, ikan ke, itu saja. Tak ada sayur, kadang-kadang ada sayur, kadang tak ada, biasa tak ada. Itu saja. Minum mineral water, ataupun kalau bernasib baik ada taruh jus sikit. Itu dah 53 hari tuan-tuan. 53 hari. Tidur tak ada tilam, tak ada. Pasal apa kita nak latih diri kita? Pasal apa? Latihan inilah latihan yang akan membuang sifat-sifat mazmumah. Nantilah bila datang tuan-tuan dia bercerita sifat mazmumah. Nanti bila walaupun dah habis 4 bulan ni, saya berhubung dengan Abang Man nanti. Kita lawat balik surau-surau ni. Boleh Abang Man? Jadi tuan-tuan ni, saya harap ni, kalau saya umur 74, how old I am? 74 years old. You umur berapa? 30-an, 40-an. Kalau umur 30-an, 40-an, tuan-tuan tak terlibat dalam mendakwahkan agama Allah, tak dakwahkan isteri, tak dakwahkan anak, tak kisah isteri boleh semayang ke tak semayang, boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran, fatarabbasu, tunggu kata Allah, hingga aku beratangkan balasan aku kepada mereka. Jangan tuan-tuan, jangan. Jadi sebab itu insya-Allah hari dekat sini ada jauh lah. Hari apa? Isnin. Ikutlah tuan-tuan, ikut aja. Macam saya ni, ikut aja. Tuan-tuan, saya nak sebut saya dah pergi Tonggi Ustaz. Saya tuan-tuan, Tonggi dekat Bangladesh. Saya dah pergi Tonggi ni 4 kali tuan-tuan, 4 kali. Saya nak cerita sikit pasal nak mati dalam husnul khatimah ni. Saya dah pergi Tonggi 4 kali. Bangladesh, negeri yang paling mundur dalam dunia, negeri yang paling miskin dalam dunia. Tuan-tuan, Tonggi itu namanya Istimewa Dunia, World Istimewa. World Istimewa dulu di Tonggi, Bangladesh. Tonggi itu daripada airport dalam 1/2 jam. Ekspor Dhaka, nama Dhaka Airport ke Tonggi 1/2 jam. Saudara yang datang tu, dulu dia buat 1 session dia, sekarang dah 2 session. Minggu pertama 1 session, minggu kedua session yang lain. Tiap session tu dalam 2 juta manusia. Bayang 2 juta manusia tuan-tuan, 2 juta. Banyak mana makanan 2 juta, banyak mana daging 2 juta, banyak mana ayam 2 juta, banyak mana sayur 2 juta. Hari-hari kita duduk di situ 5 hari tuan-tuan. 5 hari. Seluruh dunia.
daripada Nigeria, daripada Gambia, daripada Nikosia, daripada Suriname, daripada Jepun, daripada Rusia, daripada Armenia, daripada Jerman, daripada Perancis, daripada England, daripada Australia, daripada New Zealand, daripada Saudi, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Yaman. Tuan-tuan, tidur semua. Tidur pasal ramai orang tidur bersusun. Terlentang pun tak boleh tuan-tuan. Terlentang pun tak ada tempat tuan-tuan. Kena tidur mengiring gitu. Terlentang besar kan kita punya space. Kita mengiring 5 hari macam ni tidur tuan-tuan, mengiring dia. Pasal tak cukup tempat. Betul. Masya Allah tuan-tuan. 2 juta puan-puan, 2 juta. Tapi saya nak bagi tahu dia punya layanan. Sebelum dalam ijtimak tu, mereka latih 1000 orang. Budak-budak universiti kebanyakannya fakulti engineering dan fakulti perubatan. Latih, setahun latih. Latih apa? Macam mana nak khidmat tetamu. Allah tuan-tuan. Kita datang aja. Tuan-tuan boleh pilih 3 jenis makan. Satu, tuan-tuan Western, makanan Arab, makanan Asia. Western, Arab, makanan Asia. Dan tuan-tuan boleh makan satu hari berapa kali pun sila. Nak makan 10 kali sila makan. Nak sampai meletup perut sila makan. Betul. Tuan-tuan, disaji kita pengalaman saya, kita duduk, dulang pun sampai. Duduk saja, dulang terus sampai makan. Dalam 5-6 minit datang lagi budak-budak ni. Yes sir, more vegetable sir, more chicken sir, more chicken sir, more chicken. Negara yang paling mundur dalam dunia menawarkan ayam lagi, daging lagi, lamb lagi. Habis makan, basuh tangan. Nak cerita ni, berapa ribu kepala paip? Ustaz, entah macam manalah, apa juga, saya pun sampai sekarang ni, saya tanya orang teknikal, orang engineering pun dia tak boleh jawab. Macam mana 1000 paip, kepala paip tu, buka mana-mana kepala paip, air memancur Ustaz. The pressure. Kita kat masjid ni ada 6 kepala paip, buka 2, 4 tak boleh ambil wudu Ustaz. Betul tak? 1000 kepala paip. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas makan basuh tangan dengan sabun tergantung. Lepas sabun tergantung, tuan-tuan dan puan, kita berjalan nak pergi chai. Nama chai tu dia punya syahi. Teh kat ujung sana, teh 24 jam. Teh dia orang punya sedap lah tuan-tuan, punya lah sedap 24 jam. Sebab dia tu panas 24 jam. Dah basuh tangan, kita nak pergi minum teh, ambil teh dekat sana. Dalam perjalanan tu ada orang datang, budak-budak ni tadi, lapkan tangan kita dengan towel, lap tangan kita. Sampai kita berjalan tu, lap tangan kita dengan towel. Lepas tu jalan 5 dalam langkah lagi, ada orang bagi kita pencokil gigi. La ilaha illallah. Dalam hati saya menangis dalam hati saya. Anak aku tak buat aku begini. Anak aku tak khidmat aku begini. Betul tuan-tuan. Inilah saya nak cerita macam mana akhlak jamaah ni. Jamaah ni, bila kita dah masuk jamaah ni, tuan-tuan kutuk dia. Dia tak balas, dia tak balas. Dia senyum je. Dia tak balas. Itu jamaah. Jamaah ni saya nak bagi tahu tuan-tuan puan, nak cari yang ikhlas, yang jujur. Inilah jamaahnya. Kita buat kerana Allah. Duit kita keluar. Tak ada. Ada orang kata kita sponsor. Tak ada. Satu hari tuan-tuan, minimum satu hari sekarang ni RM15. Bayang 120 hari berapa kami belanja. Itu belanja makan tu saja. Belanja lain lagi. Sekarang sabunnya, sekali nak makan luarnya, sekali nak makan chipsnya, berbagai-bagainya. Sekali nak makan cendol pula nak keluar. Berapa belanjanya? Sendiri. Ini barulah dapat manisnya iman. Jadi saya haraplah tuan-tuan ni, perempuan ni suruh suami ikut ustaz ni, ikut Ustaz Ashraf ni. Betul tuan, serius. Selagi tuan-tuan tak ikut macam ini tuan-tuan, yang diletakkan di depan tuan-tuan tak ikut, selagi itulah tuan semayang bila nak semayang, tuan-tuan tak semayang bila tak nak semayang. Tapi kalau tuan-tuan ikut jamaah ni, tak ada orang jamaah ini yang meninggalkan solat. That much I can say. No one in this jamaah will abandon solat. No one.
Dan kebanyakan kita dalam solat ni, bunyi azan, kita pergi tempat azan, dan kita berada di belakang imam dengan mendapatkan takbiratul aula di belakang imam. Ini kita tanda ke tuan-tuan gitu. Dengan sendiri, satu lagi tuan-tuan, dengan sendirinya. Saya ada 8 orang anak. 8 orang anak tuan-tuan bayangkan ya. 8 orang anak, minta maaf saya sebut ni. Wallah, masuk universiti, semua masuk universiti. Dia ada fikiran sendiri. Maklumlah budak. Yang itu fikiran begitu, lawyer berkita begitu, engineer berkita begitu, komputer berkita begitu, bisnes berkita begitu. Anak-anak saya 8 orang. Tapi penyatunya adalah agama. Penyatunya adalah salat. Kalau tidak senang ke tuan, anak 8 orang. Senang ke nak didik anak 8 di tengah-tengah kota raya di Kuala Lumpur, di Taman Tun Dr. Ismail. Tapi pasal kita bagi agama, pasal mereka terlibat dalam agama, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak ada agama, mula-mula anak tuan-tuan hidung gam, berkawan dengan budak isap rokok, hidung gam, isap rokok, that's it. Rumah tangga tuan-tuan akan bergoncang sampai tuan-tuan mati nanti. Jangan tuan-tuan, jangan. Anak-anak kita ni, saya ada cucu, saya ada 14 cucu. Baik, itu agama. Suruh anak kita tuan-tuan, macam saya kecil-kecil, suruh anak tuan, alah tuan-tuan turun aja kat sini, turun aja, ada lift. Bawa anak, pimpin dia, pakaikan baju elok. Kalau dia kecil, pakaikan diapers. Bagi tahu dia adab-adab dalam masjid, dalam surau. Jangan berlari-lari, duduk dalam saf. Ada kanak-kanak, belum kanak-kanak, bagi tahu dia. Tapi bagikan dia suasana surau. Sebab anak-anak ini tuan-tuan, saya dah sebut, mati anak Adam besok, tuan-tuan mati, saya mati, semua meninggalkan mereka. Tak ada satu yang ikut mereka. Kereta tinggalkan mereka, rumah ditinggalkan oleh mereka, isteri ditinggalkan oleh mereka, suami ditinggalkan oleh mereka, pangkat ditinggalkan mereka, kedudukan ditinggalkan oleh mereka. Yang mengikuti mereka 3 perkara. Apa yang pertama? Yang ikut mayat, yang kebumikan dalam kubur tu, yang ikut mayat, apa dia? Yang pertama ialah sebelum itu, bolehlah, tak kisahlah, kita susun je, tak kisah. Yang pertama ialah amal jariah kita. Amal jariah, ini amal jariah. Saya datang ni amal jariah. Panggil orang kebaikan, amal jariah. Tuan-tuan, kalau misalnya kereta ni katakan ada kereta ni nampak macam dah buruk, macam banyak abu-abu, macam dah colour tak elok, kita ambil pelan-pelan, kita ambil bawa rumah tuan-tuan, kita basuh. Jangan bagi tahu orang. Amal jariah. Nah, dalam keadaan orang tidur malam tuan-tuan, dengan anak kita turun pukul 11, kita mop tempat ni, kita mop, kita vacuum. Itu amal jariah. Ini rumah Allah. Itulah dia. Tuan-tuan masak lebih sikit, jemput-jemput tuan-tuan buat lebih sikit. Selalu tuan-tuan buat 10 jemput-jemput, lebihkanlah 15, lebih 5, bagi jiran sebelah. Amal jariah. Inilah kena buat. Tapi kalau kita tak ikut ni, tak ikut program ni, tak duduk dalam majlis ilmu, tak tahu, ikut rugi. Bang, kita sendiri tak cukup, kenapa nak bagi orang? Itu dia, pasal dia tak ada ilmu, pasal dia tak duduk dalam majlis ilmu. Bang, anak kita pun tak cukup, apa nak bagi anak orang pula? Pasal tak ada ilmu. Jadi saudara, kita nak mati dalam husnul khatimah, mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Amalkan solat. Amal tuan-tuan, isteri amalkan, menghormati suami. Anak mengamalkan, menghormati mak dan ayah. Ayah sihat, ada satu bentuk ilmu. Mak dan ayah sihat, ada bentuk satu amal. Mak dan ayah sakit, macam mana kita nak menghormati mak ayah yang sakit? Macam mana kita nak menghormati mak ayah dalam kedudukan nazak? Agak-agak anak kita tahu ke? Bila tuan-tuan nazak, puan nazak besok, siapa yang nak mentalkinkan kita? Talqin itu artinya memberitahu masa kita hidup, itu talqin. Anak yang mana nak membisikkan telinga kita? Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Anak yang mana? Anak yang mana bila puan-puan mati besok? Anak yang mana
yang akan memandikan perempuan? Anak yang mana akan mengkafankan tuan-tuan dan perempuan? Anak yang mana yang akan menyembahyangkan dia jadi imam macam Ustaz Ashraf? Pasti. Kalau ayah dia meninggal, mak dia meninggal, saya yakin Ustaz Ashraf akan menjadi imam. Kita tanda ke tuan-tuan? Tandakan anak kita yang menjadi imam. Anak menjadi imam dengan tulus ikhlas. Imam hasil daripada hubungan darah di antara kita dengan anak-anak. Bukan imam-imam masjid yang tak ada hubungan dengan kita. Kadang-kadang dia letih, dia datang dengan muka masam. Dengan muka masam dia mengimamkan solat jenazah. Macam mana? Dia manusia. Tapi kalau anak, tuan-tuan ya, ini sembahyang jenazah. Antara suami-suami kita ni, bukan suami kat sini, mana-mana pun, suami kita pun tak pernah sembahyang jenazah. Macam mana? Tak percaya Ustaz? Ustaz tanyalah mana-mana orang kat sini, tanya dia, selepas takbir yang ketiga sembahyang jenazah baca apa? Itu saya tadi. Kalau tak pernah buat, tak boleh buat. Nak mentalkin, macam mana nak mentalkin? Sebab itu para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan dan puan ni, yang pertama saya nak ulang balik, saya nak habiskan dah ni 94 minit dah, panjang dah ni. Selalu sini sampai pukul apa Ustaz? Biasa-biasalah, biasa saya pukul apa? 8.45. Oh, ini kira, ini luar biasa Pak. Luar biasa ini. Lebih bonus. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, yang pertama, saya punya conclusion. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan mesti mati dalam husnul khatimah. Dan yang kedua, Allah berikan segala-galanya kemudahan di Putrajaya. Tuan-tuan bagi tahu saya, apa kurangnya Putrajaya dibandingkan dengan kampung tuan-tuan di Kelantan, kampung tuan-tuan di Terengganu, kampung tuan-tuan di Sarawak? Putrajaya. Tuan-tuan nak tahu bilangan surau Putrajaya ni? 65 tuan-tuan, 65. Masjid 3. Masjid Besi, Masjid Putra, satu lagi Masjid Mahmudiyah. Saya tahu semua ni. Tuan-tuan tak tahu, saya tahu. Jadi 65 masjid, 65 surau, 65 surau. Tak berapa hidup sebahagiannya. Saya khawatir kalau di sini pun surau tak berapa hidup. Saya tanya imam tadi, keadaan biasa dia kata 2 saf. 2 saf tuan-tuan, 2 saf. Jarak ni 1 meter 1 meter ni. Berapa orang dia tuan-tuan? 30 orang. Berapa blok tadi? 5 blok. 5 blok, 5 blok. Setengahnya 19 tingkat. 15 tingkat. Mana dia? Mana dia? Minta maaf tuan-tuan. Saya minta maaf, saya minta. Kalau Hasan Ali tuan-tuan, tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya datang kemari tuan-tuan, masya-Allah. Sebut, minta maaf. Sebut asal ini Hasan Ali. Pasal kita pakai emas. Sebut tadi dengan tone dengan tone Arifin tadi. Bukan Hasan Ali, masya-Allah. Macam seolah-olah dia rasa seronok nak bertemu dengan kita. Kalau Hasan Ali datang macam ini, kalau Hasan Ali tak ada, orang tempatan-tempatan dia bersyarah, mungkin 2 saf. Hujan pula, tinggal 1 saf. Hujan sejuk pula, tinggal imam dengan Bilal lagi. Sejuk sangat, Bilal pun tak ada, tinggal imam seorang. Itulah tuan-tuan dan puan. Itulah cerita dia, itulah cerita dia. Nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, saya katakan tadi, ilmu-ilmu. Di mana nak cari ilmu? Tuan-tuan dia, di mana nak cari ilmu agama? Tuan-tuan dari universiti, saya masuk universiti, mana ada belajar agama? 6 tahun setengah saya dari Amerika, sekali pun tak pernah sebut nama Allah. Profesor saya tak pernah sebut nama Allah. Dia orang Jews, dia orang Yahudi. Mana nak dapat? Rumah Allah. Kalau luar negara, pusat Islam, Islamic Center. Di sini surau. Turun. Tak guna saya datang tuan-tuan kalau tuan-tuan tak turun juga. Tak guna saya datang kemari, tuan-tuan macam amalan lama juga. Tak guna tuan-tuan saya datang kemari kalau anak tuan-tuan tidak diturunkan bersama-sama di surau ni Al-Mustaqimah. Yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak sebut kepada suami-suami ini,
You are responsible. You shoulder big responsibility. Sebab tuan-tuan tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Kena bawa isteri, kena bawa anak-anak, kena bawa jiran. Satu floor ada 10 jiran. Betul? Kena bawa jiran-jiran ni. Macam mana kita nak bercakap dengan jiran? Yang kelima, jamaah. Ikut jamaah ni, ikut jamaah Ustaz Ashraf. Saya betul-betul tuan-tuan, takkanlah saya dah belajar berapa puluh tahun tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, saya pernah jadi ahli parlimen. Tuan-tuan mungkin tak tahu, saya pernah jadi ahli parlimen. Saya pernah jadi exco kerajaan negeri Selangor, menteri peringkat negeri. Kan? Saya pernah bekerja dengan pegawai kerajaan, PTD, saya pegawai PTD. Saya pernah jadi pemangku DO. Saya berkhidmat di kebanyakan jabatan Perdana Menteri, orang besar. Saya dapat datuk daripada Pahang, datuk daripada Selangor. Masya Allah tuan-tuan. Apa lagi yang saya nak? Apa yang saya ada tu nak berjumpa dengan Allah. Kalau saya tak turun ke surau, tak jumpa orang dakwah yang macam ini, apa yang saya ada tu kemungkinan tidak membantu saya untuk mati dalam husnul khatimah. Betul? Pangkat saya tak membantu saya mati dalam husnul khatimah. Doktor saya tak membantu saya mati dalam husnul khatimah. Datuk saya tak bantu saya, datuk gelaran datuk tak bantu saya mati dalam husnul khatimah. Pengajian saya 6 tahun setengah di Amerika Syarikat tak bantu saya mati dalam husnul khatimah. Macam mana yang bantu? Surau ni, surau. Apa yang bantu? Jamaah ni, jamaah tabligh. Jadi tuan-tuan tolonglah. Kalau Datuk Pamir Rejab ni, Datuk Seri Pamir Rejab ni hartawan, dia ada kereta tak kurang saya 11 biji kereta, semua nombor 1. Tuan-tuan tak tahu ni, dia ada Rolls Royce tuan. Rolls Royce ni Sultan dia pakai. Tapi Datuk Pamir Rolls Royce, Maserati, Porsche, semua nombor 1, semua nombor 1. Tapi macam mana dia? Pasal dia nak mati dalam husnul khatimah. Pasal dia nak mati dalam husnul khatimah. Dia ada Porsche, kita ada motosikal aja. Okey, yang akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap ni tuan-tuan ni dia apa ni, saya punya pembantu tadi mengedarkan, tulis nama dengan nombor telefon aja. Gunanya apa? Saya nak panjangkan kepada tuan-tuan. Nanti saya akan jawab, saya akan beri kepada tuan-tuan apa bendanya yang boleh membawa tuan-tuan kepada Allah dan mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan ni dalam ada brosur tu, ada brosur. Ada tak kad saya, kad tu boleh tak tuan-tuan bantu saya kad? Tuan-tuan nak kad tu, tuan-tuan ambil gambar kad tu dengan telefon, ambil gambar depan belakang, sebarkan kepada anak-anak, isteri, adik, abang, kakak, sahabat-sahabat. Inilah dakwah. Sebab tengok tu, di belakang tu tuan-tuan 6 medsos, 6 media sosial. Saya ada YouTube, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada Telegram. Masya Allah tuan-tuan, saya ada Instagram. Semua ada, semuanya cerita agama. Bukan ada duit tuan-tuan, bukan kena duit, bukan kena bayar. Saya tak ada. Itu adalah salah satu daripada sumber dakwah, mendekatkan tuan-tuan kepada agama dan mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan tolonglah, tuan-tuan ini kecil tuan-tuan buat. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang mula buat baik, kemudian orang tu ikut sampai cucu cicit, sampai akhir-akhir zaman nanti semuanya mengalir kepada kita yang memulakannya. Tanda ke tuan-tuan, Masya Allah. Inilah yang teman-teman buat, inilah yang Ustaz Ashraf buat, inilah Pak Man buat. InsyaAllah. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Kita nak zikir sikit, ikut saya. Kuat-kuat sikit kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan, itulah kalimat akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita lahir dulu disambut waktu kita berumur 1 jam, 2 jam. Waktu waktu pakcik dan makcik, bapa, tok wan kita azankan kita. Itulah azannya la ilaha illallah di antaranya. Mudah-mudahan kita hidup dengan la ilaha illallah, kita mati pun dengan la ilaha illallah. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada perempuan, terima kasih kepada semua. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, para isteri yang dimuliakan, kepada suami-suami. InsyaAllah jangan lupa tuan-tuan, turunlah ke surau ini, turunlah ke surau ini. Tuan-tuan berhutang sangat kepada Allah. Selagi tuan-tuan tak turun, malaikat catat siapa yang tak turun. Ini hutang yang perlu dibayar. Di mana Allah tuntut hutang nanti? Pada masa malaikat maut mencabut nyawa kita. Kalau hutang tidak berbayar, hutang surau tidak berbayar, hutang salat tidak berbayar, zakat tidak berbayar, kemungkinan tidak dapat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.